Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penyelidik saya iaitu Dr. Azhar Muhammad Sabir. Nama saya Muhammad Ikhwandani bin Abdullah, nombor matrik 206416. Hari ini saya akan membentangkan laporan PALS di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling pada 31 Julai hingga 11 Ogos. Seterusnya ialah isi kandungan. Ini senarai isi kandungan yang terdapat dalam laporan saya. Seterusnya ialah sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling dibina dengan keluasan 9.72 ekar pada 5 Januari 1925. Seramai 19 orang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat ditempatkan di sekolah ini dengan diketuai oleh seorang penyelidik petang. Pada 1 Januari 1997, bermulanya sesi persekolahan dan penambahan tingkatan 4 sastra. Pada Jun 2002, SMKSP telah dinaik taraf sebagai sekolah menengah grade A. 4 orang guru kanan mata pelajaran telah dilantik. Pada tahun 2003, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling telah ditawarkan subjek aliran MPAV, Landscape dan Prabot. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling telah dianugerahkan sebagai sekolah showcase Sekolah-Sekolah Negeri Johor oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor pada 3 April 2018. Kini, jumlah keseluruhan murid di sekolah ini adalah seramai 1,804 orang, manakala jumlah guru pula ialah seramai 124 orang guru. Seterusnya ialah misi dan visi sekolah. Misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya, visi sekolah pula ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Seterusnya ialah lokasi sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling terletak di zon kawasan Skudai dalam daerah Johor Bahru. Tempat-tempat yang berhampiran dengan kawasan sekolah antaranya ialah Bukit Indah, Bandar Baru Uda, Uda Tama. Sekolah ini mempunyai ramai murid kerana sekitar kawasan sekolah ini adalah kawasan perumahan penduduk Taman Peling. Ini adalah infrastruktur sekolah, jabat, bilik guru, perpustakaan yang doktor boleh tengok, kantin, makmal komputer, makmal biologi, bilik guru, stor sukan, padang, bilik seni visual, bilik SPBT, bilik kaunseling dan banyak lagi. Seterusnya ialah persekitaran sekolah dan bilik darjah sekolah seperti yang doktor boleh tengok pada belah kiri. Ini antara persekitaran sekolah seperti tapak perhimpunan, bangunan sekolah, tempat rehat, pagar sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peling, kantin guru, suruh dan sebagainya. Seterusnya ialah struktur organisasi dan pengurusan sekolah. Struktur organisasi dan pengurusan sekolah ditadbir oleh Puan Pengetua Chan Wei Mei. Seterusnya ialah penolong kanan pentadbiran Puan Mahfuzah Buang, penolong kanan hal ehwal murid Puan Hajah Zanafsiah Zakaria, penolong kanan kurikulum Puan Hajah Anissa binti Muhammad, penolong kanan sesi petang iaitu Puan Haslinah binti Ahmad, penolong kanan pendidikan khas Puan Ungku Adeline binti Ungku Abu Bakar, guru kanan bahasa Encik Bobby Chan, guru kanan teknik vokasional Puan Liu, guru kanan sains kemasyarakatan Puan Jida Bisanti, guru kanan sains dan matematik ialah Encik Muhammad Khairul bin Jamaluddin. Seterusnya ialah budaya sekolah dan budaya kerja yang saya dapat perhatikan semasa saya mengambil kursus PALS. Pertama ialah buku pengurusan kelas di setiap bilik darjah sepanjang waktu persekolahan. Pengurusan bilik buku ini merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan. Seterusnya, sentiasa mengemas kini papan kenyataan sekolah. Papan kenyataan merupakan satu perlengkapan sekolah bagi membuat sebaran dan makluman pada murid bagi memberi info berkaitan sekolah dan juga notis penting. Yang ketiga ialah program budaya murni. Program ini dilakukan pada hari Khamis. Program ini juga akan dilakukan di surau bagi murid yang beragama Islam. Bagi murid yang bukan beragama Islam akan dilakukan di Dewan Sekolah. Antara pengisian program budaya murni ini ialah melakukan solat duha, selawat dan tafakur. Bagi murid yang bukan Islam pula seperti mendengar ceramah kebaikan, melakukan aktiviti berkumpulan dan banyak lagi. Seterusnya ialah melakukan sesi perjumpaan ibu bapa dan juga guru di sekolah. Seterusnya ialah PIBG. PIBG merupakan persatuan ibu bapa dan guru. Hal ini diwujudkan bertujuan untuk membina semangat mufakat antara ibu bapa dan guru. Tujuan penubuhan PIBG ini ialah untuk menjaga kebaikan dan kemajuan dalam perkhidmatan sekolah serta membantu sekolah menyediakan kemudahan para pelajar di sekolah. Lalu untuk bertukar-tukar idea antara guru dan ibu bapa. Antara top board dalam PIBG ialah ex officio iaitu Puan Chan Wei Mei iaitu pengetua sekolah, yang dipertua ialah Datuk Suhaila binti Ahmad, yang dipengetua Encik Jaya Balan, setiausaha Encik Muhammad Syahrul bin Farijan, setiausaha Puan Hazaniza, bendahari Puan Nur Hidayati dan sebagainya. Seterusnya ialah pemerhatian terhadap proses PDP. Seperti doktor tahu, guru pembimbing saya ialah Puan Wan Nur Sutina bin Wan Sudin. Pada
2 dan 5 Ogos 2022, saya berpeluang untuk masuk ke kelas masa sesi PDPC Bahasa Melayu Puan Eni Sutina. Sepanjang saya masuk ke dalam bilik darjah tersebut, murid-murid lelaki dan perempuan sangat aktif untuk menimba ilmu kerana sesi PDPC Puan Eni Sutina sangat menarik. Puan Eni Sutina melakukan aktiviti berkumpulan semasa PDPC. Selain itu juga, Puan Eni Sutina juga menggunakan bahan bantu mengajar seperti surat khabar, kertas maju dan pen marker. Alat bantu mengajar pula ialah buku teks KSSM Bahasa Melayu 3 dan juga set soalan. Antara amalan pedagogi yang diterapkan dalam bidang adalah amalan kemahiran berfikir aras tinggi hebat, amalan kreativiti dan inovasi serta amalan komunikasi dan kolaborasi. Berikut merupakan lampiran RPH yang saya sediakan untuk doktor. Seterusnya ialah refleksi terhadap aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum akan berlangsung pada setiap hari Rabu pada masa pertama waktu persekolahan. Murid-murid diwajibkan memakai pakaian kelab atau persatuan. Saya telah memilih persatuan atau unit uniform kadet pertahanan awam Malaysia. Pelbagai jenis aktiviti yang telah dilakukan seperti cara-cara pemasangan dan juga pembukaan kemah. Melalui aktiviti ini kita dapat lihat bahawa murid-murid dapat belajar nilai kerjasama, sifat saling membantu dan semangat percaya akan diri. Selain itu, aktiviti memasang kemah juga dapat memupuk semangat berdikari, suka menolong dan juga berfikiran kritis. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya kerja. Terdapat banyak budaya kerja yang saya perhatikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Stripling. Pertama ialah program Nilam merupakan salah satu usaha pihak untuk menjaga amalan membaca dalam kalangan pelajar. Seterusnya ialah budaya patriotisme juga disuntik dalam kalangan murid dan juga guru SMK Stripling. Setiap tahun, sambutan Hari Kemerdekaan mesti dijalankan dengan sangat meriah dan pelbagai jenis pertandingan akan dijalankan. Yang ketiga ialah budaya mengeratkan silaturahim antara guru. Guru-guru juga telah merancang untuk membuat hari keluarga di Desa Haru selama 3 hari 2 malam agar ukhuwah dalam kalangan guru sentiasa erat. Yang keempat ialah budaya yang saya kerap lihat ialah budaya memberi sokongan. Yang kelima ialah budaya saling bantu-membantu antara guru dan juga staf lain. Seterusnya ialah pelaksanaan budaya kerja dan budaya sekolah. Antara kelebihan pelaksanaan budaya kerja dan budaya sekolah ialah pertama, kita dapat menerapkan semangat-semangat patriotik dalam kalangan murid-murid dan juga guru lebih-lebih lagi semasa bulan kemerdekaan. Yang kedua, kelebihan bagi pelaksanaan budaya sekolah ini ialah menjadikan pelajar lebih berdisiplin dan juga guru. Yang ketiga ialah pelajar dan guru akan rasa disayangi kerana Sekolah Menengah Kebangsaan Stripling mementingkan budaya saling menghargai antara pelajar dan juga guru. Kekurangannya ialah pertama, kelebihan murid kelas belakang kerana kerap tidak menghadiri ke kelas dan terlepas banyak aktiviti yang dapat menerapkan budaya murni. Selain itu, budaya kerjasama juga yang ditunjukkan oleh murid dengan guru juga tidak memberasangkan. Penambahbaikan pertama ialah sekolah perlu mengambil tahu tentang suatu permasalahan murid agar pihak sekolah dapat cari punca bagaimana apa yang murid kerap tidak hadir ke sekolah. Yang kedua ialah budaya saling bantu-membantu antara murid dan guru itu mestilah sentiasa dipraktikan atau memberi ganjaran atau guru boleh memberitahukan kepada murid yang amalkan sikap tolong-menolong. Sebagai rumusan, kursus pengalaman awal di sekolah iaitu PALS membuatkan perasaan saya untuk menjadi seorang pendidik itu dengan lebih kuat. Kursus PALS telah menunjukkan kepada saya bagaimana pengorbanan dan tanggungjawab seorang guru itu untuk mendidik para pelajarnya. Saya kagum dengan pentadbiran SMK Stripling. Sistem pentadbiran di SMK Stripling sangatlah efisien. Setiap tugas dalam pentadbiran dan guru-guru menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya di sekolah itu. Kursus PALS juga menjadikan kita seorang yang lebih berdisiplin. Sebagai seorang guru, untuk memastikan para pelajar kita berdisiplin, sudah tentu kita dahulu yang perlu mendisiplinkan diri kita. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya kerja. Program Sulam merupakan singkatan akronim bagi Service Learning Malaysia yang merupakan satu kaedah pengajaran. Berikut merupakan program Sulam yang saya fikirkan yang sesuai dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Stripling. Iaitu program Sulam merupakan singkatan akronim daripada Service Learning Malaysia yang merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran khusus dan dengan khidmat komuniti. Program Sulam yang saya ingin cadangkan kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Stripling ialah program memudayakan program puisi. Bersesuaianlah dengan sekolah yang bergiat aktif dalam bidang teater bahasa Melayu. Cadangan ini dibuat agar program puisi dapat menaikkan semangat murid untuk mencintai dan memahami puisi dengan lebih mendalam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.